Ini adalah pembentangan untuk SCCT 1013, Teknologi Komunikasi Maklumat dan Masyarakat, semester Upper Sesi 2021-2020 JA211. Tugasan 2, berkumpulan pengaruh dan kesan ICT terhadap masyarakat dari segi aspek sosial. Disediakan untuk pensyarah T.S. Samsul, Anwar bin Chehmi. Maklumat dan bahan pembentangan di dalam slide disediakan adalah hasil usaha sama kami berdua. Saya, Amir Halif Mustafa, 274876 dan rakan saya, Hana Abdullah, 274557. Pengenalan. Teknologi maklumat dan teknologi komunikasi adalah elemen utama untuk merungkai maksud di dalam bahasa Inggeris, iaitu I. Information, C. Communication dan T. Teknologi. Kaedah seperti menyimpan, memproses dan menganalisa data sehingga menjadi maklumat berguna adalah langsung merujuk kepada fungsi pembangunan ciptaan ICT. ICT telah melahirkan medium-medium penggunaan melalui internet, multimedia, komputer, televisyen, radio, telefon mudah alih dan realiti maya. Sehubungan dengan itu, inovasi pembangunan sistem maklumat disatukan oleh sistem komputer, perisian dan pengkalan data, komunikasi, teknologi, rangkaian dan multimedia yang dipacu oleh teknologi mikroelektronik. Penjelasan berdasarkan Dictionary of Contemporary English New Edition 1982, ICT ialah sains untuk melatih, menyimpan, mengumpul, menggunakan dan menghantar maklumat menggunakan sistem komputer dan telekomunikasi. ICT memudahkan perhubungan, mempercepatkan penghantaran dan menerima maklumat dan mendapat sumber maklumat, meningkatkan kualiti, efisiensi dan produktiviti pengurusan dan operasi kerja, juga menggiatkan inovasi serta kreativiti dan seumpamanya. Seterusnya, definisi aspek sosial dalam komuniti. Teknologi maklumat komunikasi ICT adalah pemacu utama pembangunan ekonomi dan perubahan sosial di seluruh dunia. Di banyak negara, keperluan untuk pembangunan sosial dan ekonomi digunakan untuk membenarkan pelabur dalam reformasi untuk semua aspek bidang, terutamanya ekonomi, pendidikan, sosial, alam sekitar, politik dan sistem pemerintahan juga sebagainya. Untuk mencapai matlamat masyarakat madani dan kemajuan holistik berasaskan pengetahuan, elektronik, maklumat dan mobil, sektor ICT memberi sumbangan yang besar dalam pembangunan negara, khususnya merealisasikan Wawasan 2020. Misalnya, penubuhan Koridor Raya Multimedia MSC telah menyediakan infrastruktur ICT bertaraf dunia yang komprehensif untuk mewujudkan persekitaran kerja dan kehidupan yang mendorong pembangunan sosial dan ekonomi berasaskan pengetahuan. Penggunaan teknologi terkini dalam usaha melestarikan kemudahan segala bentuk aplikasi interaktif mampu mengubah serta merancangkan pelbagai aktiviti sosial yang membawa kesan positif dalam kehidupan masyarakat. Namun begitu, beberapa aspek utama yang dilihat kesan daripada kebaikan sesuatu yang dibangunkan adalah menepati kehendak, bersesuaian dengan arus kemajuan yang bercirikan teknologi tinggi, malah berkeupayaan untuk melangkaui batasan. Ini adalah 5 kebaikan ICT terhadap aspek sosial. Untuk poin yang pertama, peningkatan keupayaan daripada segi kecerdasan buatan. Kecanggihan teknologi buatan yang berkemampuan memudahkan segala bentuk tugasan harian meliputi segala macam peranan seperti di rumah, teman bersosial, perniagaan, aplikasi pembankan, sistem kawalan jauh, rangkaian keselamatan turut menyaksikan servis tenaga manusia yang dikawal sepenuhnya dengan teknologi kemudahan automasi yang lebih mudah dan pantas serta berkemampuan dalam memberi manfaat yang positif dalam membantu memudahkan jaminan kualiti hidup yang lebih baik. Dalam urusan seharian, keberkesanan ini dilihat mampu menarik minat golongan pengguna dalam memenuhi keperluan dan manfaat kemudahan yang sedia ada meliputi persekitaran tempat kerja, tempat tinggal, termasuklah kemudahan awam kini dikawal selia oleh mesin secara automatik yang dilihat dapat mengurangkan penggunaan tenaga manusia dalam kemudahan aktiviti sosial masyarakat seiring negara-negara maju di rantau Asia. Untuk poin yang kedua, pengkomputeran awam, cloud sourcing, salah sebuah paradigma ataupun anjakan baru dikhususkan untuk mengakses rangkaian informasi menerusi sumber berkomputer yang dikonfigurasikan dengan pantas di samping usaha pengurusan yang diminimumkan. Meliputi pelbagai bidang aplikasi penyimpanan data, perakaunan, hosting file and record catatan, peningkatan inisiatif pembangunan teknologi komunikasi, khususnya dalam bidang perniagaan membawa impak positif rata-rata pengguna daripada kalangan pengamal perakaunan di Malaysia. Selain itu, beberapa kaedah
Manfaat hasil daripada pembangunan pengkomputeran awam ini dilihat berfungsi dalam kemampuannya untuk mengakses sejumlah besar data berstruktur mahupun tidak secara lebih tepat dan bersistematik. Malah bersifat bersandar atau backup semestinya mampu menangani sebarang bentuk kerosakan atau akibat daripada kecuaian manusia meliputi tahap ketersediaan dan keselamatan yang tinggi berbanding penggunaan penstoran secara tradisional yang kita gunakan selama ini. Malah keberkesanannya meliputi penggunaan segenap peringkat sehingga berjaya dimanfaatkan oleh perusaha industri kecil sederhana dalam bidang audit dan komersial. Poin yang ketiga, jaringan rangkaian komunikasi. Kewujudan pelbagai jenis platform kemudahan jaringan komunikasi yang meluas memudahkan perkongsian maklumat, info terkini dalam dan luar negara serta carian maklumat secara menyeluruh dapat dijalankan melalui aplikasi yang tersedia dimuat turun oleh pelayar. Melalui kemudahan yang dibekalkan ke sebarang jenis alat peranti mudah alih, sehinggalah ianya boleh diakses tidak kira masa dan di mana jua tanpa had. Kemudahan inilah dilihat sebuah kejayaan besar dalam teknologi yang berjaya menghubungkan segenap lapisan masyarakat berbilang budaya secara maya di peringkat global serta mampu meraih penglibatan dari segenap lapisan usia. Contohnya, kewujudan beberapa lambakan platform media sosial yang dibangunkan ibarat seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Akibat daripada sokongan daripada rata-rata pengguna yang gemar memuat turun pelbagai aplikasi media sosial secara berasingan mengikut kecirian dan kepelbagaian kemudahan yang terdapat dalam sebuah aplikasi. Kini dilihat pelbagai aplikasi maya digabungkan dalam bentuk elemen sebuah aplikasi demi memenuhi keperluan para pengguna seperti paparan yang disesuaikan mengikut beberapa aktiviti bukan hanya sekadar berkomunikasi, malah hiburan, perniagaan dan carian maklumat serta berkemampuan untuk berkongsi segala bentuk siaran muat naik secara platform mudah alih yang lain. Poin yang keempat, amalan beberapa bentuk aktiviti dalam talian. Rangkaian yang menghubungkan secara pantas dilihat membawa keberkesanan dalam pelbagai aktiviti seperti urus niaga, pembelian, perkhidmatan dan terbaru melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran PDP. Berjaya menarik minat masyarakat dalam memenuhi kehendak seiring penjimatan yang melibatkan pelbagai jenis kos. Berjaya diatasi secara virtual berbanding pertemuan fizikal. Justru dalam masa yang sama, seorang individu berkemampuan menjalankan pelbagai aktiviti sampingan dalam satu ruang masa yang sama melalui gabungan daripada penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat sedia ada. Contoh yang ketara dapat kita lihat ialah seorang guru sekolah yang kini menghantar penerangan kepada pelajar berbentuk video melalui WhatsApp, Telegram. Secara lebih menarik, di samping para pelajar dapat mengulang kaji atau mengulang siar bagi membolehkan pencapaian kefahaman. Dan ini sangat membantu dalam proses pembelajaran yang boleh dibuat secara ulangan. Malah, di peringkat pengajian tinggi juga memanfaatkan secara sepenuhnya penggunaan rangkaian perhubungan secara dalam talian sepanjang proses pembelajaran dengan kemudahan pautan carian serta perkongsian sebarang bentuk artikel dengan lebih mudah dan pantas. Poin yang kelima, penerokaan inovasi baru dari golongan celik ICT. Budaya inovasi yang dinamik merupakan salah satu kunci ataupun faktor penting kepada penyumbang peningkatan hasil dan ekonomi negara kasar. Justru penerokaan idea-idea baru melalui penyelidikan yang turut mendorong ilmuwan di peringkat para saintis sehingga golongan pelajar sekolah dalam mengembangkan idea bercirikan pengubahsuaian dan sebarang bentuk penambahbaikan demi mencapai matlamat dasar bagi meningkatkan kualiti, produktiviti dan keberkesanan. Penekanan ke atas beberapa kaedah dari aspek pembangunan teknologi komunikasi dan maklumat berjaya menggabungkan beberapa teknologi, contohnya di bidang pertanian yang melibatkan penggunaan drone dalam memudahkan aktiviti penanaman padi. Hasil daripada inovasi sebuah hobi yang dimanfaatkan kepada pengguna yang serba canggih dilihat mampu mengambil alih tenaga manusia meliputi penjimatan kos dan masa. Oleh yang demikian, dalam masa yang sama, kerajaan memastikan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti secara terus-menerus memastikan merancang beberapa infrastruktur pembangunan bagi menerajui teknologi dan inovasi terkini untuk meningkatkan daya saing di peringkat global yang diyakini berkesan dalam mempercepatkan pertumbuhan negara melalui pendekatan inklusif dalam pembangunan ICT berprestij tinggi. Tidak dinafikan, setiap yang dibangunkan mempunyai kelemahan serta keburukan. Namun, ia lebih berkecenderungan kepada melihat bagaimana kebolehan individu itu sendiri memanfaatkan kemudahan serta berjaya memacu ke arah yang lebih baik mengikut arus
kemajuan teknologi yang sedia ada demi perubahan terutamanya dalam konteks gaya hidup masyarakat sekarang yang gemar akan sesuatu bercirikan inovasi serta mempunyai kelainan dalam tuntutan gaya hidup mahupun aktiviti sosial. Oleh yang demikian, tidak hairanlah mengapa sesetengah pihak melihat akan kelemahan individu lain sebagai peluang untuk mengaut keuntungan atau cubaan mendalangi usaha niat jahat demi meraih sesuatu kemudahan melalui jalan singkat tanpa memikirkan kesan ke atas individu tersebut. Terdapat 5 keburukan ICT terhadap aspek sosial. Untuk poin yang pertama, penyebaran ideologi termasuk maklumat tidak sahih. Dunia kini diwarnai dengan kecanggihan alat teknologi moden. Pelbagai teknologi serta inovasi dibangunkan bertujuan menyingkatkan waktu sesuatu proses bagi memanfaatkan keperluan masa ke atas pelbagai urusan. Antara teknologi moden yang tidak berkesudahan dilihat salah satunya berkaitan media. Jika kita lihat hari ini, sebarang bentuk informasi, berita atau hebahan tidak hanya tertumpu kepada satu atau dua saluran seperti media cetak yang boleh dikatakan agak ketinggalan. Tumbuhan yang lebih ketara terhadap media elektronik yang membekalkan info terkini di mana lebih jauh pantas ada kalanya secara live daripada lokasi atau dari sumber individu yang terlibat secara langsung. Ada kalanya masing-masing berlumba untuk menyiarkan tontonan secara terburu-buru dengan mengenepikan sensitiviti masyarakat yang mungkin menimbulkan sebarang percanggahan ideologi, sentimen beragama serta budaya dalam sesebuah kaum demi mengaut keuntungan semata-mata, dan apa yang terjadi ialah maklumat yang disampaikan secara terus-menerus kebanyakannya menimbulkan pelbagai refleksi masyarakat, menimbulkan pelbagai stereotip yang wujud, bahkan mengakibatkan info tersebut dikongsi secara meluas dan seterusnya mengakibatkan kualiti sebuah maklumat itu semakin terjejas. Malah ada kalanya timbul sebelah pihak yang terlibat cuba memanipulasikan sesuatu info bertujuan untuk memutarbalikkan fakta sehingga tercetusnya fitnah dan fitnah yang berkemungkinan besar untuk berlakunya cyberbullying atau sebarang bentuk pergaduhan jika tidak dibendung. Poin kedua, pencabulan dari segi privasi dan keselamatan cyber. Media elektronik pula dilihat mencuri tumpuan ramai khususnya dalam penghasilan teknologi pembuatan alat peranti yang turut memfokuskan kepada bidang komunikasi. Individu yang menjadi sasaran adalah rata-rata pengguna rangkaian internet yang tidak kira telefon bimbit maupun alat peranti mudah alih yang lain. Menjadi keperluan asas bagi setiap individu, ternyata timbul pelbagai peningkatan jenayah cyber yang menjejaskan pelbagai transaksi berupa salah laku aktiviti dalam talian sehingga pihak berkuasa PDRM terpaksa mewujudkan jabatan baru di bawah seliaan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial sejak 1 Januari 2004. Peningkatan jenayah cyber dilihat akibat daripada teknologi yang dibangunkan sekaligus mengakibatkan beberapa kecuaian pengguna yang kurang peka akan keselamatan maklumat peribadi. Kurang pendedahan maklumat serta mudah dipengaruhi menyebabkan sindiket terus-menerus mengembangkan modus operandi mereka yang semakin hari semakin licik untuk diberkas pihak berkuasa akibat daripada pencerobohan data peribadi dan kes penipuan dalam talian yang melibatkan kerugian sehingga jutaan ringgit. Untuk poin yang ketiga, keruntuhan nilai peradaban melalui cara hidup. Tidak cukup dengan kewujudan teknologi alat peranti mudah alih yang telah meragut nilai-nilai peradaban sesebuah kaum khususnya di Malaysia. Kesan daripada itu turut melibatkan media massa yang memfokuskan penyiaran berbentuk hiburan mengatasi siaran maklumat dengan menayangkan filem-filem barat yang menyajikan adegan ganas, lucah dan menolak unsur-unsur ketimuran jelas membawa kepada keruntuhan moral dalam kalangan masyarakat hari ini. Seterusnya, poin yang keempat, penyumbang kepada masalah kesihatan. Menyentuh mengenai masalah kesihatan, kita perlu sedar bahawa teknologi yang dibangunkan masih banyak kelemahan dalam aspek kesihatan secara tanpa sedar adalah penyumbang implikasi kesihatan yang kurang sihat dalam kehidupan seharian sekiranya tidak dimanfaatkan secara berhemah. Antaranya meluangkan masa berjam-jam lamanya melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya. Ini termasuklah pembaziran masa di kalangan masyarakat yang gemar bermain online game sehingga menjejaskan penglihatan dan akhirnya terpaksa menggunakan kaca mata pada peringkat yang muda, tidak kecuali juga beberapa faktor lain akibat pengambilan minuman dan makanan yang kurang sihat, merokok di samping gaya hidup yang tidak teratur, akibat masalah tidur yang sepatutnya dimanfaatkan dengan betul namun digantikan dengan aktiviti menonton video secara berjam-jam sehingga waktu larut malam yang nyata adalah penyumbang terbesar segala jenis penyakit di kalangan masyarakat.
Poin yang kelima, masalah literasi yang ketara. Penyalahgunaan teknologi khususnya daripada aspek kehidupan bersosial amat ketara melalui penyebaran media berbanding teknologi-teknologi yang lain. Beberapa larangan diguna pakai di mana sesetengah pengguna peralatan elektronik dan peranti kawalan jauh tidak dibenarkan dalam beberapa institusi kerajaan dan lapangan terbang bagi mengelakkan gangguan serta memastikan tahap keselamatan tidak dicerobohi. Kebanyakan isu berhubung masalah ini melibatkan literasi sesetengah golongan remaja yang membuat keputusan akan tindakan yang tidak mampu membezakan baik buruk hasil daripada tindakan yang kurang wajar serta-merta memenuhi untuk kehendak mereka sendiri. Tidak kecuali dalam perihal literasi terbabit sehingga memuat naik perkongsian yang bersifat negatif tanpa fakta yang mengakibatkan dipengaruhi oleh emosi tanpa mengambil kira baik buruk kesan daripada perkongsian tersebut. Secara psikologi, yang diragui menjadi penyebab kepada sindrom Tall-Poppy yang membawa kepada perubahan individu terbabit menjadi lebih gemar mengeluarkan kenyataan berbau negatif bertujuan menjatuhkan maruah pengguna media sosial yang lain kerana wujud sifat riak dan tidak boleh menerima keadaan orang lain menandingi pengetahuannya. Kepesatan dalam menerajui pembangunan teknologi komunikasi tidak boleh dinafikan. Ada kalanya mengatasi tahap kemampuan kita berfikir. Hal yang sama tidak mampu kita halang, namun perkembangan yang terancang menampakkan struktur pembangunan yang berjaya memenuhi kehendak semasa. Justru penerimaan masyarakat dalam dunia moden seiring era pendigitalan norma baru mencetuskan beberapa pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat serta wujud segelintir kesan negatif dari penggunaan oleh setengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, dari dimensi kebaikan, pengaruh ICT berpotensi untuk membawa perubahan sosial dalam sesebuah komuniti bagi menjamin masyarakat itu mendapat perkhidmatan yang lebih berkualiti dan terjamin. Kemudahan asas sosial yang disediakan adalah seperti kemudahan pendidikan, latihan elektronik dan perkhidmatan kesihatan. Pengaruh ICT dalam perkhidmatan sosial juga berupaya untuk memperkukuhkan lagi perkhidmatan yang sedia ada ke arah kemajuan negara. Selain daripada menikmati kemudahan sosial yang ada, masyarakat juga dapat menikmati peluang pekerjaan yang disediakan dalam sektor ICT seperti pengumpulan data, pengatur cara sistem maklumat dan sebagainya. Ini akan meningkatkan lagi keupayaan masyarakat untuk mengendalikan maklumat dengan lebih berkesan di samping dapat digunakan oleh mereka untuk memperbaiki taraf hidup sosial individu tersebut sendiri, seterusnya kepada masyarakat dan negara. Senarai rujukan yang kami rujuk untuk mencari bahan pencarian melalui artikel di dalam Google Scholar, laman rasmi kerajaan, modul dari UUM sendiri dan penulisan berita Sinar Harian juga Berita Harian.